Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, boleh dengar tak suara saya? Sebab saya guna mic yang headphone. Boleh dengar suara saya? Okey, jadi bagi yang baru join, baru masuk lah, okey? Boleh isi dulu link kehadiran. Okey, saya letak dekat ruang chatting tu. Okey, boleh isi dulu. Okey, jadi hari ini ramai yang tak dapat join sebab buat persiapan untuk exam. Saya rasa yang dalam ni pun ada juga untuk exam. Jadi buat habis baiklah. Mungkin ada yang dah lepas dah, ada yang belum lepas exam. Okey, hari ini kalau kita tengok, kita dalam tajuk yang ke-9. Total tajuk untuk form 4 ialah 10. Last kali yang smart tu lah. Macam mana kita nak simpan duit, consumer matematik ataupun matematik pengguna. Okey. Jadi hari ini kita akan guna yang ada orang tanya kan kenapa saya tak bagi modul apa semua. Okey, saya dah semak dah modul PTI sekarang ni semua sedang di-upgrade. Jadi yang modul yang sebelum ni tu saya macam tak best hit. Okey, dia tunggu dia upgrade. Sebab saya upgrade untuk modul year 5 dan juga form 5. Okay, yang form 4 tu mungkin tak ada orang lagi. Nanti kita akan saya akan upgrade. Okay, hari ini kita tak guna modul. Hari ini saya akan bagi soalan, nanti kita akan buat. Okay, kita buat sama-sama macam biasa, step by step, langkah demi langkah. Dan macam biasa jangan stres-stres, okay? Kita belajar santai-santai, janji kita faham dan kita dapatlah sesuatu. Okey, sekarang ni berapa orang? 9 orang kalau tolak saya. Okey. Jadi kita akan buat sama-sama. Okey, soalan pun nanti saya akan bagi dan kita akan buat sama-sama. Okay, bab ni antara bab yang okey sebab dia simple. Jadi kalau macam tak faham apa terus tanya saya sebab yang ini sangat-sangat mudah. Dan lagi satu saya nak bagi tahu, saya akan buat kelas mingguan tapi sebelum ni saya buat poster Rabu dengan Jumaat tapi sebenarnya nanti kena tukar. Sebab jadual untuk bulan September dan juga bulan Oktober tu dah bertukar. Jadi saya cuti hari Isnin dan juga Selasa. Jadi nanti saya akan tak buat hari Isnin dan Selasa lah, tapi saya buat satu hari tu yang mana ramai boleh join lah, okey. Kalau tak join pun nanti saya buat rakaman video. Dalam bab-bab form 4. Kenapa saya buat form 4 punya kelas percuma, seminar percuma tu sebab yang pertama sekali form 4 boleh ulang kaji balik dan form 5 pun boleh ulang kaji balik. Sebab form 5 terlalu dekat sangat dah untuk exam dan dia tak habis lagi. Untuk cover form 4 pun mungkin sebab PDPR dia jadi tak bersedia. Okey. Jadi kita akan tengok tajuk hari ini ialah kita mulakan dengan bacaan doa. Sorry. Okey Amirul, kita tak guna modul. Okey, saya buat soalan kat depan. Okey, kita mulakan dengan doa. Dah rakam dah kan? Okey, dah record. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astah alaina himmataka wa syur alaina min nazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, tajuk kita hari ini, saya tak pasti dekat sekolah dah masuk atau tak, mungkin ada yang dah masuk, ada yang belum.
Tajuk kita ialah kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, saya tulis dulu. Okey, ataupun probability of combined event. Okey. Jadi permulaan ni kan, siapa yang ada idea berkenaan dengan probability ataupun kita sebut sebagai kebarangkalian, siapa ada idea? Kita guna dia dekat mana dan macam mana dia berfungsi? Siapa ada idea? Yang ni kita termasuk dalam matematik logik. Okey, kalau tak dengar jelas suara saya, bagi tahu tak? Pak, yang ni saya set untuk headphone. Ni bukan headphone lagi ni. Okey, sekejap. Tak dapat ni. Okey. Ni speaker. Headphone. Okey, boleh dengar kan suara saya? Macam tak ada yang respon ni. Malu-malu ke apa? Okey, dengar cantik-cantik. Okey, sekarang ada 12. Jadi, siapa ada idea? Yang ini kita aplikasi dekat mana? Kebarangkalian, probability. Dalam kehidupan seharian kita. Yang ni akan ada sambungan dia nanti dalam form 5. Yang ni bergabung, nanti tak bergabung pula. Takkan tak ada idea kot. Tak tahu. Sebenarnya student lagi banyak tahu daripada cikgu. Sebab student bila masa saya sekolah dululah, okey. Kita dah ada masuk internet banyaklah. Sebenarnya kita lebih tahu daripada cikgu. Contohnya kan, kita tanya cikgu kita. Masa saya dulu, saya tanya cikgu saya, boleh cikgu buat break dance? Dia tak tahu. Jadi student lebih banyak info sebenarnya. Macam sekarang ni kat sekolah dah belajar Python, okey, pengaturcaraan programming. Waktu saya dulu tak ada. Zaman cikgu saya dulu lagilah tak ada. Okey ya. Jadi yang ini kita gunakan dekat mana? Ialah kita akan gunakan dia dekat bila kita nak buat satu keputusan. Okey. Yang ni bukan ramal nasib. Okey, bukan ramal nasib. Tapi yang ini digunakanlah juga untuk macam kita tentukan contohlah. Yang ni saya bagi contoh saja, kita tak buat apa benda ni. Bab baru ke? Ni bab baru Haris. Okey, sebelum ni kita dah buat yang tak terkumpul tu, sukatan serakan. Okey, itu kita dah buat sampai buat plot dah. Okey, yang ini kita akan masuk tajuk barulah, tajuk ke-9 daripada 10. Okey, dia macam ni. Kita nak buat satu keputusan. Contohlah kita dulu-dulu kita jadi panglima perang. Okey. Jadi kita nak tengok kebarangkalian kita menang ataupun tidak. Dulu-dulu perang pun dia dah guna matematik matematik logik kita bagi. Okey, kita ada 3,000. Kita ada 3,000 dan musuh ada 10,000. Macam mana? Kita boleh menang atau tak? Jadi kita akan buat matematik logik ni lah. Satu, dia akan ada banyak indikator ataupun penanda ras. Yang pertama sekali kita akan tengok daripada kelengkapan senjata kita.
kita seorang boleh bunuh, tentera kita seorang boleh bunuh 3 tentera musuh. Jadi kita akan buat matematik logik inilah. Okey, yang satu tentera ke satu musuh, 2 musuh, 3 musuh, tentera kedua kepada musuh ke 4, 5 dan 6. Macam tu. Okey. Dan dalam masa yang sama juga untuk yang siapa tahu bukan siapa tahulah. Kalau kita tengok dekat Genting Highland tu kan, dia ada macam judi kan, itu pusat judi yang antara yang terbesar lah dekat negara kita, mungkin juga dekat Asia. Okey. Yang paling besar Las Vegas tu kita tak boleh lawan lah. Kalau di Asia tu antaranya ialah di Genting Highland. Dan besarnya di Genting Highland tu sampai kan dia ada tempat simpan hantu. Okey. Untuk yang profesional punya gamer, bukan game atau yang penjudian ni, dia akan ada jin-jin lah. Dia pun macam kan selalu orang Melayu ada jin, lepas tu sihir apa. Okey. Untuk gamers, untuk yang berjudi ni pun ada juga. Jadi betapa besarnya sampai kan dia terpaksa ada tempat simpan hantu. Ada yang jaga. Okey, yang ni bawa hantu tak? Yang ni dia akan kalau dapat kesan bawa hantu, macam ada guard hantu dia lah, Sami ke apa. Dia akan yang ni tak boleh masuk. Macam tu sampai macam tu sekali. Jadi macam ni juga. Cuma dia akan ikut nasib lah. Selalunya judi ni kita tak akan untung lah. Okey, dia akan menang sekali, kalah banyak. Okey, jadi kita tengok soalan yang pertama. Okey, kita ada sampel, kita tengok yang awal sekali. Okey, kita akan tengok yang sampel dulu. Okey, kita tentukan ruang sampel bagi setiap yang berikut. Okey, kita nak yang pertama, contoh 1, example 1. Okey, yang ini kita akan ada ialah contoh dekat sini. Okey. Sekeping kita nak cari tentukan sampel. Okey, ini soalan dia. Okey, siap. Sampel ataupun saya nak guna perkataan lain. Okey, ini tentukan ruang sampel. Ataupun determine sample space. Determine the sample space. Okey, macam biasa, saya akan bagi contoh dulu. Okey? Ini bab baru yang Haris tanya tadi. Sekarang total berapa? Total 16 orang. Okey. 3 orang yang WhatsApp saya tadi tak boleh join. Apa, kita tengok yang ini dulu. Kita tengok yang mudah-mudah kepada yang paling mencabar. Dia tak ada susah, dia cuma mencabar saja. Okey, yang first kali kita tengok, dia ada satu perkataan. Okey. Dia ada satu perkataan. A-R-I-F. Okey, ini nama, satu nama. Okey. Jadi tengok dulu macam mana saya buat. Jadi soalannya ialah 2 keping kad dipilih secara rawak dari kotak satu demi satu tanpa dikembalikan. Okey, maksudnya yang ini ialah kad. Ada dalam kad tu dia ada tulis A-R-I-F. Kita letak dalam satu kotak, dalam satu box, dan kita buat macam cabutan bertuah. Yang mana kita tarik satu dan kita takkan kembalikan balik. Contoh kita tarik A.
Okey, kita tak akan letak lagi. Lepas tu kita akan dapat apa pula? Okey. Jadi yang ini kita akan pilih 2 keping. Jadi macam mana kita nak agak? Okey, macam ni. Okey, saya tulis dulu soalan kat sini. Ini soalan yang besar. Soalan yang kecil dia dekat sini. Buahkan dipilih secara rawak, random. Okey. Satu demi satu, one by one. Tanpa dikembalikan. Okey. Jadi tukar pick up ke? Okey. Okey, saya akan buat dekat sini. Bab ni ada modul. Okey, cuma yang saya tengok yang sebelum ni punya, dia susunan dia tak best sebab susunan dia ada yang ke tengah terus. Yang saya nak tunjuk selalunya dekat student daripada basic, daripada asas, daripada fundamental sampailah kita naik-naik sikit. Yang tu lepas ni kita boleh guna. Jadi untuk yang pertama ni kalau kita guna dia akan terus ke depan. Dia tak ada ruang sampel ni. Dia terus kepada sampel terus. Jadi susunan dia saya tak best sangat. Sebab itulah untuk pertama kali ni saya tunjuk yang ini dulu ikut contoh saya. Lepas ni kita akan guna balik modul tu. Okey? Sebab susunan dia. Okey ya. Okey, jadi kita tengok macam mana kita akan buat. Okey, pertama sekali jawapan kita ialah kita akan ada sampel. Sampel kita wakilkan dengan S. Okey, S besar. Ini solution ya. Ini ialah penyelesaian dia. Kita wakilkan dengan S. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Bila kita cabut undian pula. Okey, kita letak ini semua dalam satu box, dalam satu bekas. Kita buat macam cabutan betul, kita dapat A. Okey, kita cabut kita dapat A. Okey, kebarangkalian kita akan dapat apa? Yang kedua. A dah kita cabut dah. Kebarangkalian untuk dapat apa pula selepas tu? Okey, kita boleh dapat, mungkin kita akan dapat R. Mungkin kita akan dapat A dan kita dah cabut awal. Mungkin kita akan dapat A dengan I. Dan mungkin kita akan dapat A dengan F. Okey, A dengan F. Okey, setakat yang ni kita akan cabut lagi. Setakat yang ni boleh faham kan?
Kalau kita cabut A, lepas tu kad yang kedua mungkin akan jadi R, mungkin akan jadi I, mungkin akan jadi F. Okey? Siapa yang tak faham nanti bagi tahu tak, saya akan terangkan. Jangan senyap je. Okey, settle. Kalau kita cabut A awal dan kita tak akan kembalikan A. Okey, kita tengok yang kedua pula. Kalau kita cabut selepas tu kita dapat R pula. Yang mana? Sekarang ni tinggal 3 kad. 1, 2, 3 R, I dengan F saja. A kita tak akan kembalikan dah. Okey, kemungkinan kita akan dapat ialah kad R dengan cabutan yang kedua mungkin dapat I. Dan cabutan yang seterusnya mungkin R tu kita akan dapat dengan F lah. Okey, jadi sampai dekat sini kita dah settle lah. Sekarang kita ada 2 kad saya. Tak nampak kat tepi tu. Alamak. Oh, sorry. Tak lebih ni. Okey. Sekejap saya tulis kecil sikit. Ataupun saya ke sini kan. Okey, ada soalan nanti saya terangkan. Okey, dah nampak semua. Okey, cantik. Okey, Syuhada. Okey. Syuhada tanya, maksudnya AR tu kita dapat A dulu kan? Yang ni kita anggap kita dapat A dulu. Okey? Kita anggap kita dapat A dulu. Ada yang kata mungkin kita tak dapat A dulu, kita akan dapat I dulu. I dulu pun boleh juga. Kita ambil I dan kita lepas tu kita jadilah IA, IR, IF. Lepas tu mungkin kita dapat A pula. Jadi AR, I dah habis, AF macam tu. Tapi untuk dapat susunan yang okey, jadi kita buat macam ni lah. Kita anggap kita akan dapat yang ni first, lepas tu habis yang ni kita akan dapat R pula. Jadi macam tu. Okey, kalau kita dapat R first pun benda yang sama juga. Nanti saya akan lepas habis jawapan ni saya akan tunjuk. Kita akan buat simulation. Kalau kita tak dapat A first, kita dapat yang lain dulu. Sama tak macam ni? Okey? Nanti kita tengok. Okey, kita habiskan yang ni dulu. Okey, R dah habis. Sekarang kita ada I pula. Okey? Okey, untuk I pula kita akan dapat ialah okey, kita ada I dengan keping display secara rawak tanpa mengembalikan. Jadi kita akan dapat IA, IR, IF, FA, FR, FI. Okey. Jadi kita dah dimasukkan dalam kotak lagi satu. Okey, lepas tu kita akan dapat dekat sini ialah I pula. Okey, kita akan dapat IF. Okey, kita akan dapat IF. Okey. Lepas tu ni ada berapa? Okey, susunan ni macam tak best lah. A, R, I dengan F. Okey. Yang ni A, R, I, F, R, I, R, F, RA. RA patutnya ada juga ni. Okey lah, macam ni lah. Okey, saya padam balik sampai dekat sini. Okey, situasi dia macam ni. Yang ini kalau kita ambil A. Okey, ini kalau kita ambil A. Okey. Kalau kita tak ambil A pula, first kita cabut, kita akan dapat R pula. Okey, dia akan jadi macam ni pula. Okey, sambung. R dan kita akan dapat, mungkin dapat A. Lepas tu, ini saya tulis kat bawah lah. Okey. Ini mungkin kita akan dapat R. Lepas tu kita dapat A. First kita dapat R, lepas tu kita akan dapat I,
first kita akan dapat R dan mungkin kita akan dapat F lah selepas tu. Ini ialah kemungkinan yang kedua. Okey, sebenarnya dia sambung je tau jawapan dia. Kalau muat lagi tulis je RA dekat sini, RI atau RF kat bawah ni, tak boleh. Dia ialah sambungan terus. Okey, cuma saya buat kotak-kotak ni kalau kita dapat first yang huruf tu. Okey. Kalau kita cabut tiba-tiba kita dapat I pula. Okey. Jadi kita akan dapat dalam susunan kita I A, I R, okey, ataupun IF. Okey, yang ini kalau kita cabut dan kita dapat I lah first. Kalau kita dapat F first, kita akan dapat ialah F A, F R, F I dan juga itu sajalah. Okey. Ini tiga ni. Ini ialah kebarangkalian ataupun probability yang akan kita dapat. Okey, Amirul minta ulang balik. Okey, sekejap. Saya cek grup parent sekejap. Ada tak siapa yang belum boleh masuk? Form 3. Form 3 tak apa, tak libatkan kita. Okey. Jadi kita akan teruskan lagi. Okey, tadi Amirul minta saya ulang balik. Okey, tak apa. Dia macam ni Saya akan ulang balik secara cepat. First kali kita ada satu kotak. Dalam kotak kita tu ada 4 kad, yang mana ada huruf A, R, I dan juga F. Okey, dalam satu kotak. Jadi kita buat cabutan bertuah. Katakanlah first kita ambil dalam kotak tu kita dapat huruf A. Jadi mungkin kad yang second tu, kad yang kedua kita akan dapat mungkin R, mungkin I, mungkin F. Okey, jadi A first, kad seterusnya mungkin R, mungkin I, mungkin F. Okey. Kalau kita first kita tarik tak dapat huruf A, tapi kita dapat huruf R pula. Jadi second kad mungkin boleh jadi A, mungkin boleh jadi I, mungkin jadi F. Kalau kita cabut first kali kita dapat kad kita ialah I. Jadi second kad kita, kad yang kedua mungkin kita akan dapat A, mungkin akan dapat R, mungkin akan dapat F. Ini saya buat susunan A, R, F. Okey. Last kali kalau kita tak dapat 3 kad depan ni, tiba-tiba kita cabut kita dapat F. Okey, mungkin second kad kita A, R dan I. Inilah A, R dan juga I. Okey. Siapa yang tak jelas lagi? Semua okey? Okey yang lain? Okey. Cantik. Okey, cantik. Jadi yang ini contoh. Saya akan bagi soalan dan cuba buat. Okey? Sekejap saya snap gambar yang ni. Lepas tu cuba buat. Sekejap ada parent pula. Okay, yang ni nanti kalau apa-apa saya akan letak dalam grup parent dengan grup Telegram. Boleh tengoklah siapa yang tak sempat salin dan sebagainya. Ada yang ketandas ke nanti? Okey, sekarang example, contoh dah habis, saya akan bagi latihan. S2 wajib tulis. Yang S2 ialah merujuk pada sampel. Okey, dia wajib tulis lah.
kat sini. Dia sama juga macam kita nak buat tajuk berkaitan dengan teori graf. Okey. Teori graf kan kita akan letak yang mana H, yang mana vertex V. Itu kita sama juga. Nanti kalau kita tak letak dia, pemeriksa tu tak tahu. Ini benarnya sebenarnya apa? Okey. Jadi kita kena letak S. Okey, jadi saya padam yang ini. Boleh padam ni? Nanti kalau tak sempat salin ke apa, tak apa. Saya tulis, saya akan post dalam grup nanti. Okey, cantik. Dan nak buat sebanyak mungkin soalan. Buat tajuk ni mudah ya. Ada orang kata yang ni macam budak-budak ya. Okey, dia budak-budak pun kita kena buat jugalah sebab ada dalam syllabus. Nanti adalah mencabar sikit depan tu. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Saya bagi satu soalan. Okey, tadi huruf. Tadi kita cuba buat number pula. Kalau number akan jadi macam mana? Okey. Ada 4 kad. Okey, kita ada number dekat sini ialah katakanlah kita ambil 1 2 8 9. Okey. Jadi kalau R ni tak jadi from the box. Without replacement. Okey. Nak link okey, nanti saya akan bagi link Telegram tu. Bukan Syu ada dapat dulu masuk daripada situ. Okey, tak apa, nanti saya akan bagi, okey. Sebab saya kena guna phone yang lagi satu. Sebab saya guna 2 phone. Nanti saya akan bagi last nanti. Okey. Jadi kita tengok dekat sini. Ini ialah latihan. Okey. Tadi soalan, tadi example, okey, yang ni kita anggap dia sebagai exercise.
Okay, exercise 1A. Okay. Bukan yang kaya. Okay, satu phone yang personal, satu lagi yang kerja punya. Okay, jadi ini saya pandang balik. Ini tak sama lah, ini yang tadi. Okay. Cuba sekarang buat macam tadi. Mula-mula ambil satu, lepas tu akan ada apa pula. Lepas tu seterusnya, okey, buat kat sampel ni. Sama je macam tadi, okey? Zaf tanya kalau kerja memang perlu dua phone Okey, dia bergantung juga. Sebelum ni saya bekerja sebagai sistem engineer. Jadi ada satu phone tu memang akan banyaklah macam supplier daripada luar yang saya deal, dia akan call. Jadi saya dah save dah untuk supplier. Satu lagi yang personal tu, macam saya komen politik ke dekat mana-mana, nanti kalau tersilap orang saya komen supplier, dia tak menjual pula barang dekat kita. Jadi saya ada dua lah. Dia satu pun boleh. Okay? Tapi kalau macam kita kerja, kita tak mencampurkan dengan yang personal, jadi kita kena ada lebih lah. Tapi dalam satu phone pun kita boleh ada dua SIM card. Okay? Lepas tu kita boleh juga dalam satu phone pun boleh ada 6 FB dalam tu. Macam saya ada, dulu-dulu saya ada 15. Lebih lah, dulu-dulu saya ada 300 FB Facebook. Jadi kita boleh dalam tu kita boleh letak 10 dalam satu phone FB. Kerja polis kerja apa-apa pun boleh, okey. Jadi sebab dulu saya ada 300 FB. Jadi saya akan kontrol semua. Dan saya ada IG pun lebih. IG personal, IG bekerja ada juga. Facebook, FB tu Facebook. Yang tu fake. Sebab dulu saya ada juga kerja dekat luar. Dulu saya kerja dengan UNIMAP, University Malaysia Police. Kalau macam Facebook ataupun yang UNIMAP punya kena serang, jadi saya akan gunakan 300 tu untuk report. Contoh, UNIMAP ada call saya, wakil dia lah. Ni FB ni selalu kacau kita, tolong uruskan sekejap. Jadi saya ada 300 account FB, saya akan report. Okay, report banyak dengan reason yang sama, FB akan sekat ataupun hilangkan yang selalu duk kacau tu lah. Itulah kegunaan dia. Dan dia ada cara untuk kita satu klik untuk semua terus. Tapi saya tak buat dah lah yang tu. Saya bagi dekat orang lain pula lah, macam junior pula. Dia yang akan uruskan lah. Sebab kalau jadi apa-apa isu, image UNIMAP ataupun universiti ataupun syarikat tu akan jadi kacau lah. Jadi salah satunya kita boleh buat macam tu lah. Dia boleh je ada yang profesional punya, cyber security apa, dia boleh set up bagi tak boleh nak komen ke apa, tapi yang tu mahal. Universiti selalu dia akan ambil yang paling murah lah. Macam saya buat yang tu, berapa agak-agak saya dapat? Berapa dia bayar dekat saya? Universiti bayar. Tak tahu. Saya pergi dekat situ, dia kata, ambil lah, apa tu, depan tu ada kedai nasi kandar, dia kata, okey, ambil lah sepinggan nasi kandar, nanti dia bayar. Itulah upah dia. Oh, 500, mewah saya. Jadi ada juga macam dia bagi dekat kita lebih sikit lah. Okay? Macam tak ada like, okay? Tolong like lah. Jadi banyak kan. Dia boleh je beli dekat luar, Lazada, Shopee untuk komen, untuk view, tapi yang tu akan drop. Jadi yang ni kita buat sendirilah.
Okey, jadi dah siap dah yang ni, sampel ni. Siap ke belum? Dah siap. Okey, kita tengok jawapan sama-sama, kita check. Okey, katakanlah kalau kita pick yang pertama tu, first card kita ialah satu. Okey, kalau kita pick up yang nombor satu, yang first. Jadi kita akan ada ialah satu, dan kad yang second tu mungkin jadi 2, mungkin juga boleh jadi 8, dan mungkin juga boleh jadi 9 lah. Okey, settle. Tu kalau kita ambil satu yang first. Kalau yang first kita ambil 2, mungkin kita akan dapat ialah 2, 1, 2, 8, dan juga 2, 9. Okey. Kalau kita ambil 8 pula. 8, 1, 8, 2, 8, 9. Okey. Last kali mungkin kita dapat first tu 9. Jadi kita mungkin akan dapat 9, 1, 9, 2, dan juga 9, 8. Okey, yang ni ialah kita punya jawapan. Okey dapat. Macam mana kita, kenapa ada 182 kali? Oh, okey. Silap ni, 109 tadi. 109. Okey Semua dapat yang ni? Okey, cantik. Jadi benda ni mudah saja. Okey, tapi ada juga lagi satu, mungkin dia akan bagi gabungan number dan juga huruf. Jangan macam terkejutlah sebab benda yang sama kan. Okey, kita cuba buat number dan huruf. Sekejap saya snap gambar dulu. Oh, yang ni pun dah pukul 6. Oh, cepatlah. Jadi saya padam ni. Ni saya padam. Alamak. Apalah, saya guna yang sama. Ini tajuk je kan. Tajuk saya padam. Pokat label. Okey, sekejaplah. Ini pening pula ni. Okey, yang ini soalan tak payah tulis. Soalan macam tadi juga. Katakanlah kita ada kad kita 7, 8, S, T, J. Okey. Sama juga soalan.
macam tadi, cuba buat. Okey, kita akan ambil satu kad dan kita tak akan kembalikan. Apa kebarangkalian ataupun probability yang kita akan dapat. Okey, DS dekat sini. Cuba buat. Tadi kita buat number saja, lepas tu huruf saja. Kali ini kita buat combine, number dan juga huruf. Dia benda yang sama juga. Okey, cuba buat dulu Ini. Ini akan jadi latihan 1B. Okey, buat Sambil-sambil tu kita akan sembang-sembang lah, tak mau bagi stres. Malam ni saya akan balik ke Putrajaya lah, sebab saya tertinggal satu barang. Jadi jalan tu gelap. Siapa yang pernah lalu dekat Desa Putra, jalan biasa tutup. Lalu ikut Desa Putra tu, dia kiri kanan hutan lah. Jadi yang ni first time lah saya bawa kereta balik malam tu seorang. Sebelum ni bawa juga kereta, tapi kereta orang lain. Ini first time kereta sendiri. Dan yang ni laluan yang paling ekstrim lah yang saya akan lalu seorang-seorang. Okey, selepas ni 7, 8 ni S. S. Bukan 5, S. TJ. Bukan 5. Oh, okey, ada yang dah siap dah, cantik. Okey, kita tunggu kawan-kawan yang lain siap. Siapa ada pengalaman yang dia lalu malam-malam? Okey, dia lalu malam-malam. Lepas tu dia rasa misteri lah kat tempat tu, ada tak pengalaman? Tiba-tiba masuk kawasan lain ke? Macam kawan saya, dia naik kereta guna Waze. Tiba-tiba dia masuk satu kawasan yang memang dia tak pernah lalu. Dalam hutan lah. Lepas tu dia dalam 30 minit tu, dia rasa lebih kurang macam tu lah, dia keluar. Dah cerah lah, daripada 12.30 malam. Okey. Dia tersesat dekat mana tak tahu. 30 minit, tapi masa sebenar dekat dunia nyata ni 8 jam, lebih kurang macam tu lah dia tersesat. Ada juga. Okey, dah siap? Belum? Guna Waze tak? Waze yang selalunya Waze yang problem. Saya pernah ada pengalaman, saya ke satu tempat dengan Unimap lah. Okey. Dengan pensyarah, dengan student-student, kami masuk nak ke quiz ke college apatah yang Islamik yang dekat Perak tu. Dia kedudukannya dekat tepi Sungai Perak. Waze tu tunjuk kami masuk ke tengah-tengah jerat Cina. Itu saya pun tak tahu kenapa. Lepas tu ada lagi satu pengalaman guna Waze juga. Kami cari satu hotel. Masa tu kat Terengganu. Yang ni pun dengan Unimap juga. Kami cari satu hotel dekat kawasan yang kita makan udang celup tepung tu. Penarik. Okey. Kawasan tu nama Penarik dekat Terengganu. Pernah masuk satu bilik and confused. Salah masuk kelas. Okey, dah siap Jadi kita akan bincang. Sebelum tu saya ceritakanlah dekat Terengganu tu. Masa tu memang tak ada hotel lah. Dia semua penuh. Lepas tu saya cari dalam Waze saja. Tak cari dalam internet lah, cari dalam Waze, kita bagi zoom ada hotel. Jadi saya bagi tahu lah kat driver tu. Driver tu pun bawa. Okey, ada 2 van. Kami pun masuklah ikut tu. Kawasan ni memang macam bandar, tiba-tiba kami kena masuk dalam satu hutan. Kiri kanan hutan, jalan pun tak ada tak. Jadi ikut jugalah Waze tunjuk kat situ kan. Okey, lepas tu jalan-jalan dekat macam tengah-tengah hutan tu ada macam satu rumah kedai kan. Rumah kedai yang ada atas ada bawah tu. Dekat situ ada satu macam kita panggil motel. Okey, kalau hotel dia besar, ni motel. Okeylah. Yang tu pun dia ada tulis kat pintu tu, kalau siapa-siapa sampai tolong call nombor ni. Kami pun call lah nombor tu. Tunggu dalam 15 minit ada perempuan datang. Perempuan tu pun buka lah pintu tu.
Jadi suasana masa kita nak naik ke atas tu, dia dalam bangunan tapi macam hutan. Kat tepi-tepi tu ada tangga dia daripada kayu apa, ada pokok-pokok kan. Saya pun tak tahu, mungkin dia dekor lah macam tu. Kami naik dekat atas tu, lepas tu masa tu ada seorang lah, Hepa Unimed, Prof Fuad Sabdan. Jadi dia nak duduk bilik seorang-seorang. Bila dia buka bilik dia tu, masa tu kami nak pilih bilik lah. Macam saya kena duduk dengan student lah kan. Student lah, kalau bersyarah dia hebat sikit lah, boleh duduk seorang. Sekali buka, suasana dia macam hutan. Dalam bilik ada pokok-pokok apa semua. Jadi dia tak jadi tidur seorang, dia tidur dengan driver. Saya tidur dengan kawan saya lah. Jadi satu pengalaman yang misteri jugalah. Sebab kami keluar pun masa tu sebelum subuh. Check in 12, keluar sebelum subuh. Jadi dia macam hutan. Saya tak pasti kenapa suasana dia macam tu. Sebab masa kami makan tu, tanya orang-orang kat situ, dia kata, mana ada chalet pun dekat situ. Okey. Masa tu tak ambil gambar lah. Masa tu masa belajar lagi kan. Jadi belajar masa tu kita pun letih. Daripada Perlis ke Terengganu. Jadi tak rehat. Malam tu baru rehat. Okey Jadi kita tengok yang ni. Jawapannya macam mana? Kalau first kali kita pilih 7, kita akan dapat ialah 7, 8, 7S, 7T, dan juga 7J. Okey. Kalau first 8, kita akan dapat 87, 8S, 8T, dan juga 8C. Kalau kita ambil S pula, S7, S8, ST, SJ. Okey, kalau kita ambil T pula, T7, T8, TS, TJ. Okay, ataupun kita akan dapat J7, J8, JS, JT. Okey. Siap, ada orang call. Okey, jadi silap number, wrong number. Oh, ada yang tak tutup mic. Siapa yang tak tutup mic? Okey. Jadi macam saya tak dengar suara student. Cuba cakap apa-apa tengok. Saya dengar tak? Saya tak dengar pula. Okey, cuba cakap tengok. Saya dah tukar speaker lah. Hello, dengar you? Okey, saya dengar lah. Okey.
Jadi sebab laptop saya ada problem, saya nak hantar ke kedai pun tak boleh sebab tiap-tiap hari saya kena guna masuk hari cuti. Nantilah. Okey, jadi semua tak ada problem kan? Semua boleh dapat kan jawapan macam ni? Okey, cantik. Jadi kena ada macam ni lah. Kalau kita kerja, satu phone yang personal punya, bukan, yang ni yang kerja punya. Siapa yang hantar WhatsApp apa semua, kat sini lah, Telegram apa semua. Jadi yang ini yang personal lah. Personal kita guna untuk message. Contoh dengan kakak ni. Jadi kena ada dua. Kalau tidak, nanti tersilap reply. Okey Jadi yang ni saya ambil gambar sekejap. Okey. Jadi yang ini settle dah. Okey, kita akan ke yang lebih mencabar. Tapi kalau kerja satu phone boleh kan? Boleh ya kalau satu phone. Tapi kalau boleh dual SIM. Okey, tapi satu SIM pun boleh. Sebab nanti kena top up lagi kan. Macam saya top up ni dah 100 lebih untuk dua number. Jadi tak jimat lah. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, sekarang ni kita tengok yang lain sikit soalan ya. Kita akan tengok ialah mana yang mencabar sikit. Sekejap saya cari. Okey, kita akan ambil dalam dua keadaan pula. Yang ni kad. Sekarang kita ada dua benda. Satu mungkin duit shilling dan satu lagi ialah dadu. Jadi ada dua. Okey, kita ada sekeping duit shilling. Duit shilling kita cuma boleh dapat dua keadaan lah. Satu, yang atas tu mungkin kita boleh panggil kepala, head, dan juga yang bawah tu kita panggil ekor ataupun tail. Boleh juga kita sebut, kalau kita tak mahu guna head dengan tail, kita boleh juga sebut atas tu kita akan sebut apa tau, bunga ke apa. Itu tak apalah, kita guna head dengan tail lah sebab buku rujukan dengan kita punya buku teks selalunya akan guna head dengan tail lah.
Kepala ekor, kepala ekor head dengan tail. Yang lagi satu akan ada nilai ke apa? Ini tak best, bunga ekor ke apa? Gitu. Okey. Lama saya tak main lambung-lambung tu. Okey, dia bagi dekat sini A. Okey ya, yang ni akan ada A or B, A atau B. A ialah A kita akan dapat, kita guna head dengan tail lah. Okey. Kepala, ni dadu lah, dadu. A ni dadu. Tulis dadu lah. Dadu kita akan dapat head, kepala dengan tail, ekor. Dadu, lepas tu kita ada shilling. Dadu bukan head, ini shilling lah. Silap. Okey, kita ada dadu. Dadu kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kalau head gantikan dengan H saja. Tail gantikan dengan T sahaja. Okey, jadi saya tunjuk dulu contoh. Baik, ini contoh. Okey, kita akan dapat, mungkin akan jadi macam ni lah. Kita akan dapat sampel. Okey. Kalau kita dapat head shilling. Okey, shilling kita dapat head. Kita akan dapat H 1, H 2, H 3, H 4, H5, H6. Okey, kalau kita lambung satu dadu, kita lambung shilling kita dapat head, dan dadu pula mungkin kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kalau kita baling pula shilling kita dapat T, tail. Okey, kita mungkin akan dapat yang second tu 1. Okey, cuba sambungkan bagi habis. Sambungkan bagi habis. Kalau kita lambung, shilling dapat tail. Lepas tu dadu akan dapat apa? Okey, sambungkan saja bagi habis. Dah siap bagi tahu. Okey, Zaf dah siap. Kita tunggu kawan-kawan lain sekejap. Okey, saya rasa semua dah siap. Kita tengok jawapan. Dan mungkin kita akan dapat yang ni lah.
Okey akan dapat jawapannya ni. Semua dapat sama dengan saya? Siapa dapat lain ataupun tak jelas untuk saya terangkan? Ada tak? Semua okey? Sama. Okey, cantik. Siap saya snap gambar. Okey, kita cuba buat kalau kita ada box. Box ni nantilah kalau kita masuk yang bersandar dengan tak bersandar. Okey. Jadi sekarang kita akan masuk kepada satu subtopik yang baru. Yang ni subtopik yang pertama. Cuma dia macam introduction. Sekarang ni kita akan tengok peristiwa bersandar dengan peristiwa tak bersandar. Ataupun dependent event dengan independent event. Okey. Jadi tak apa, tunggu saya tulis dulu. Okey. Dependent event dengan independent event. Okey, peristiwa bersandar dengan peristiwa tak bersandar. Okey. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya macam mana kita nak tentukan. Yang ini ialah peristiwa bersandar, yang ini ialah peristiwa tak bersandar. Okey. Kita akan tengok macam ni. Ya, saya cari nota yang paling okeylah. Terangkan ini. Okey, dia akan jadi macam ni. Tak ada nota ni. Tak apalah. Kita akan nampak macam ni. Kita tengok dulu peristiwa bersandar. Okey, peristiwa bersandar ialah bila mana peristiwa kita wakilkan kalau ada dua peristiwa A dengan B. Satu dadu, satu lagi shilling. Jika peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B. Okey, yang ini bersandar. Jadi dia akan mempengaruhi antara satu sama lain. Okey, kalau yang kedua pula
independent events, kita akan dapat dia tak mempengaruhi lah. Alamak, terlajak. Okey, nanti saya tunjuk contoh. Yang ni ialah subtopik yang seterusnya. Okey. Peristiwa bersandar dengan peristiwa tak bersandar. Okey, kalau yang tadi introduction 9.1. Yang ni dia akan jadi 9.2 lah. Subtopik yang kedua. Okey ya. Jadi saya akan terangkan macam mana keadaan dia yang kita katakan mempengaruhi satu sama lain dengan tak mempengaruhi. Sekejap saya snap gambar. Okey, saya cari yang paling senang ni. Yang paling pendek lah, sebab saya nak tulis yang pendek-pendek ya. Okey. Okey, kita tengok yang kedua pula. Ini contoh untuk tak bersandar.
yang ini ialah contoh untuk peristiwa yang bersandar. Jadi saya akan terangkan lebih lanjutlah. Okey. Ini saya terangkan dulu. Okey, pertama sekali kita tengok dulu peristiwa yang tak bersandar. Okey. Ni. Contoh dalam ni kita tengok satu situation tika lambung sebiji dadu. Okey, kita ada dadu, kita lambung. Lepas tu dia lambung lagi sekali. Contoh kalau kali pertama kita lambung dapat 3. Dia tak akan mempengaruhi lambungan yang kedua sebab kita kena lambung lagi sekali. Okey, tengok perbezaan dengan yang bawah ni. Dalam satu kotak, dalam satu kotak kita ada 3 bola. Biru, hijau, kuning. Kalau kita ambil bola yang pertama, boleh jadi bola dia biru. Dan kalau kita ambil bola yang kedua selepas tu, boleh jadi hijau, boleh jadi kuning. Jadi untuk situation yang kedua ni, dia akan mempengaruhi lah. Kalau kita ambil yang hijau pula, mungkin dia akan mempengaruhi pula bola yang kedua, mungkin biru, mungkin kuning. Dia tak akan dapat sama. Okey, nampak tak? Mempengaruhi dengan tak mempengaruhi. Dependent, independent. Bersandar dengan tak bersandar. Nampak tak perbezaannya? Ulang balik. Okey, boleh. Okey, kita tengok yang tak bersandar ataupun dia tak mempengaruhi. Okey. Jadi kita lambung sebiji dadu. Satu dadu kita lambung. Dan kita akan dapatlah nombor 1, 2 ataupun 3, 4, 5, 6. Salah satu pada nombor itulah dadu. Dan kita akan baling dadu yang kedua. Okey, balingan yang pertama tadi kita tak akan mempengaruhi balingan yang kedua. Balingan yang kedua kita boleh dapat apa-apa saja daripada nombor 1 sampai nombor 6. Okey. Kita tengok pula kalau yang mempengaruhi. Ni bersandar, dependent pula. Macam mana? Dalam satu kotak. Ada kotak. Jadi kita ada bola. Okey, kita ada 3 biji bola dekat sini. Dia tak letak balik, okey? Dia ambil dan dia tak letak balik. Jadi, macam dadu tadi, kalau first kita baling, kalau yang ini, first kita baling kita dapat 5 contohlah. Balingan dadu kedua pun kita boleh dapat 5 juga. Sebab balingan dadu pertama tak mempengaruhi balingan kali kedua. Tapi untuk yang ini, contoh kalau kita ambil bola hijau. Bola yang kedua boleh jadi bola hitam ataupun bola biru. Okey. Kalau kita ambil bola yang first ialah bola hitam. Jadi mungkin yang kedua bola hijau ataupun bola biru. Jadi dia bersandar. Kalau kita ambil bola hitam, dia takkan ulang dah bola hitam. Jadi yang itu dia berkait. Kalau kita ambil first bola hijau, selepas tu kita tak akan dapat dah bola hijau. Kita akan dapat sama ada biru ataupun kuning. Nampak tak contoh ni? Nampak tak nampak? Siapa yang tak jelas? Tak faham lagi? Okey, tak apa. Nanti saya terangkan lagi sekali. Okey, macam ni. Sekejap, saya ambil gambar sekejap. Saya lukis kat tempat lagi satu. Dengan contoh yang berbeza.
Okey, kita tengok yang bersandar ni. Okey. Jadi pika baling. Okey, dia baling dadu. Dadu mungkin dia akan dapat 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Okey. Kita tak tahu. Kita baling dadu dapat berapa. Jadi dia baling dadu mungkin akan dapat 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Okey, sekarang kalau dia baling kalau yang ini dia baling-baling, dia akan dapat contohlah 3. Untuk balingan yang kedua boleh tak lagi dia dapat 3? Boleh tak boleh? Kalau kali kedua dia baling dapat 3. Ada kebarangkalian tak? Tak boleh. Bolehlah, kan? Dadu kita baling sekali, okey kita dapat 3 dan kali kedua pun kita baling mungkin dapat 3 juga. Jadi boleh. Okey. Jadi dia tak mempengaruhi lah. Okey, balingan pertama, ini pertama. Ni yang kedua pun dia boleh juga. Okey. Kali kedua pun dia boleh baling dan dia mungkin akan dapat 3 juga. Boleh berlaku. Okey. Jelas tak yang tu? Dadu baling kali pertama dapat 3. Okey, lepas tu kita baling lagi sekali. Ada kemungkinan tak untuk kita dapat 3 juga? Dapat kan? Yang tu ialah dia tak mempengaruhi. Tapi yang ini pula kita ada satu bola, kita ada satu kotak. Okey. Dalam kotak tu katakanlah yang ni saya buat lain sikit. Ni ikan. Ni ikan sikitlah. Alamak, tak pandai lah saya lukis. Ni ikan. Lepas tu kita ada lambang Naruto. Dan lagi satu kita ada bintang. Contoh. Okey, kita ada 3 dalam bekas ni. Ni bukan ayam, bukan yang paha tu. Yang ni ikan, lambang Naruto dengan bintang. Okey. Sekarang kita ambil ikan. Ikan keluar. Okey, ikan dah keluar dah. Ada kemungkinan tak? Okey, bayangkan ikan dah keluar. Tak ada, tinggal Naruto dengan bintang saja. Ni dah habis dah. Dah bawa keluar. Untuk yang kedua, ada kebarangkalian tak untuk kita dapat ikan balik? Ikan dah keluar dah. Tak kan? Jadi kita akan dapat sama ada bintang ataupun lambang Naruto. Okey, jadi yang ini dia mempengaruhi lah untuk yang kedua tu. Kalau kita ambil first kali lambang Naruto. Untuk yang second tu kita tak akan nampak dah lambang Naruto, tapi kita akan dapat antara ikan ataupun bintang. Jadi nampak tak perbezaan dia? Yang ini untuk ini. Yang ini untuk yang ini. Nampak tak perbezaan dia? Siapa yang belum jelas lagi? Senang dia. Okey tak okey bagi tahu. Jangan senyap pula. Okey. Amir dapat Amir. Amir dapat tak? Okey. Okey, lepas tu Putri Nur Syahira. Agak-agak dapat tak? Jelas kan?
dengan zarf bersandar boleh ulang. Okey, nanti saya ulang balik. Okey. Lagi seorang, Irfan. Irfan dapat dapat tak dapat Irfan? Ni malu-malu ni. Okey, sekejap saya cek kehadiran. Hai. Kehadiran tak ada siapa yang isi lagi Oh, okey, hang. Saya punya laptop hang. Ada ni. Ada. Saya tak bagi lagi. Ya. Bagi tadi. Okey, ni saya bagi lagi sekali. Siapa tak isi, isi dulu. Okey ni. Saya bagi kat tempat chatting. Okey, tadi Zaf minta ulang balik peristiwa tak bersandar. Okey. Untuk kata mudah, yang ini kalau kita lambung kali pertama, kali kedua dia tak pengaruhi yang pertama tu tak pengaruhi yang kedua. Tapi yang ini kalau peristiwa bersandar dia akan mempengaruhi yang kedua. Contohnya kalau kita ambil yang pertama ikan. Yang kedua dia tak akan jadi ikan dah. Okey, dia akan jadi antara Naruto dengan bintang. Kalau kita ambil bintang, yang kedua dia tak akan jadi bintang, dia akan jadi antara yang ini saja. Jadi dia saling mempengaruhi. Macam tu saja. Okey. Jadi saya snap gambar dan kita cuba buat satu soalan. Bukan satu lah, beberapa soalan. Okey, saya padam inilah. Okey. Jadi sekejap saya tengok lagi sekali. Okey, ada 5. Okey boleh dengar tak suara saya? Tadi dia jadi macam hang. Saya tak pasti dia akan ada efek ataupun tak untuk recording. Ni yang saya risau ni. Kalau ikutkan dia masih lagi rekod saya tak pasti kalau macam yang first tu hilang atau tak. Ni boleh dengar lagi kan? Sebab laptop saya kena hantar ke kedai lah. Tapi saya tak sempat hantar lagi sebab saya kena siapkan modul lah. Saya tengah buat modul year 5 dengan form 5 keseluruhan. Lepas tu saya ada tiap-tiap hari saya ada kelas. Jadi saya tak boleh lah nak cutikan laptop saya. Nanti saya fikirkan macam mana. Dulu saya kalau dekat rumah saya kat Kulim adalah 2 laptop. Ini tak boleh lah. Okey, tak apa. Kita sambung balik.
Okey, tadi contoh 3 kita buat latihan 3. Ada apa-apa yang saya lupa tak tadi? Ada yang tanya ke apa? Tak ada Sebelum hang tu, sebelum saya nak check balik kehadiran tu. Tak ada. Okey. Jadi kita buat ada 19 orang yang baru respon tadi, 15. Ada lagi, kalau 19 tolak saya 18, lagi 3 orang belum isi. Nanti isi ya. Jadi kita tengok yang seterusnya. Latihan 3. Ini exercise 3. Okey, untuk latihan ni cuma statekan yang itu peristiwa bersandar ataupun peristiwa tak bersandar. Okey? Jadi statekan saja. Saya pun akan buat ayat yang pendek-pendek saja. Jadi tak payah senaraikan apa-apa, bersandar ataupun tak bersandar, dependent ataupun independent. Okey, yang modul tu nanti saya akan bagi esok. Okey, esok saya akan upload dan saya akan bagi tahu. Okey, ini ialah modul. Kita akan guna untuk kelas yang seterusnya. Okey, sebab dalam modul tu kita kena belajar habis dulu baru kita boleh
Alamak, terlindung. Sorry. Jadi dalam modul tu kita kena belajar habis dulu, barulah sesuai untuk kita guna. Sebab dia macam dah tengah-tengah terus. Dia bukannya fundamental macam ni. Dia terus yang susah. Okay, sebab tu saya tak bagi lagi modul tu. Esok saya bagi dan boleh buat latihan. Okay, dia dua bahasa. Bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada. Daripada apa yang kita belajar hari ni nanti, okay, cuba buat. Okay, jadi kat sini ada satu latihan. Okay, tentukan yang mana yang bersandar, yang mana tak bersandar. Okey, akan ada dua jawapan yang tak bersandar, dua jawapan yang bersandar. Okey, cuba buat dulu. Okey, kalau ada apa-apa masalah tolong bagi tahu. Ini saya tulis dalam bahasa Melayu saja. Sebab nanti jadi lambat kalau saya tulis bahasa Inggeris lah. So latihan 3 ni nanti saya akan buat double balik. Dua-dua ada. Kalau macam Syuhada ataupun siapa-siapa lagi Nazmi ke yang ambil bahasa Inggeris yang tak berapa jelas, okay, nanti bagi tahu saya. Ini tak ada istilah-istilah matematik, dia istilah bahasa Melayu yang biasa saja. Okey, dah habis komen habis eh? Belum semua tak respon lagi ni. Tengah buat kot. Okey, buat dulu. Kalau dah habis lah nanti terus komen habis. Okey, kita akan bincang jawapan. Saya tak pasti ya, yang ni kuat ke tak. Saya rasa yang ni lagi okey lah speaker dia. Okey, ada yang dah siap dah, kita tunggu kawan-kawan lain sekejap. Ramai yang dah siap. Semua sempat makan tak? Tadi sempat tak makan ataupun lepas ni baru makan? Ataupun memang dah tak makan dah malam? Oh, lepas ni sempat eh? Okey. Oh, sebelum kelas sempat makan. Okey, cantik. Lepas ni ada yang baru makan. Sekarang boleh dine in dah. Semua pernah dah makan dah dekat kedai. Macam pergi restoran makan dengan family. Ataupun tak pergi lagi. Belum eh? Sebab dia syarat dia. Syarat dia kata kena yang orang kedai makan tu kena check dulu. Sama ada yang parent tu dah lengkap atau tak. Tapi saya tengok kedai restoran tak check pun. Jadi orang tu boleh masuk duduk je, scan pun tak. Sebab tu saya selalu beli balik beli bungkus. SOP tak jaga. Sebab saya pun tak boleh lagi lah sebab dia 14 hari selepas dapat dos yang kedua. Saya dapat dos yang kedua 14 hari bulan. Kena tunggu 2 minggu lah. Dalam 28 ataupun bulan 9 lah saya boleh. Tapi saya tengok kedai-kedai tak jaga. Dan bukannya dia tak mau jaga juga. Kaki tangan pun tak cukup. Orang yang boleh keluar hanya yang dah vaksin. Tak pun. Okey, semua boleh keluar. Cuma risiko dia sajalah. Okey. Macam esok TMJ akan jumpa 749 orang guru pun kalau tak silap saya lah. Daripada negeri Johor sebab cikgu-cikgu yang sebanyak 700 orang tu dia tak mau vaksin, dia takut. Jadi
Tengku Mahkota Johor akan jumpa sendiri lah untuk marah dan suruh vaksin. Jadi bukan setakat cikgu-cikgu tu saja, ada juga kalangan polis pun yang anti vaksin. Jadi pegawai dia panggil lah, nasihatkan kena vaksin juga. Mungkinlah dia takut, saya tak pastilah. Untuk Johor selalunya dia akan panggil Jabatan Kesihatan dengan pejabat mufti, okey, untuk nasihatkan. Ini tak bahaya daripada segi halal haram dia dah terbukti apa semua. Mungkin daripada segi situlah. Saya pun tak pasti. Okey, vaksin ni tak sakit pun. Macam kan kita semua masa darjah 1 kena cucuk kan dekat sekolah. Okey. Masa darjah 1 dulu saya kena cucuk, yang tu saya rasa jugalah sakit dia tu. Tapi untuk yang vaksin ni kita tak rasa sebab mungkin jarum tu apa semua, saintis ataupun engineer dah jumpa dah cara yang lebih tak sakit apa semua. Tak rasa apa pun. Saya pun tengok, oi siap lah. Mungkinlah ada sebab-sebab lain lah. Mana ada dasar samalah. Okey, nanti kalau dia buka untuk bawah 18 nanti cepat-cepat daftar, okey. Dan benda tu tak sakit pun. Yang macam alahan tu biasalah, macam Cikgu Mus, dia ada alahan sampai sekarang patut-patut sesemua lagi. Cikgu Azan, saya ganti kelas dia masa tu bahasa Melayu darjah 4. Selalunya akan cuti 1 hari lah siapa yang ambil tu. Ada yang cuti lebih pun sebab alahan dia teruk. Macam saya cucuk pukul 10, pukul 12 ada kelas yang darjah 5, lepas tu petang tu dengan form 4 pula. Saya cucuk di Putrajaya, lepas tu saya balik ke Kajang. Saya tak ada cuti lah. Sebab saya tak ada alahan yang teruk lah. Cuma macam nak demam tu, saya tidur esok pagi, okey lah. Ataupun ada sekali tu saya nak demam, lepas tu saya makan cendol durian. Lepas tu okey lah. Okey lah, jadi kita tengok jawapan. Kita tengok jawapan. Okey, check. Yang pertama, Nadia dan Safina mendapat A dalam sejarah. Okey. Yang ini bersandar atau tak bersandar? Oh, tak dengar suara saya. Okey, boleh dengar tak suara saya? Tak kuat. Oh, Aspa punya tak dengar. Orang lain okey. Okey, sebab internet kot. Nanti Aspa tengok sebab internet kot. Okey. Jadi, yang nombor 1. Yang ini bersandar ataupun tak bersandar? Yang first ni. Dia ada jawab tak bersandar. Yang lain, ada tak jawapan lain tu? Dia kata bersandar. Tak ada kan? Okey, yang ini ialah tak bersandar. Ataupun independent. Okey, kita tengok yang kedua pula. Keping kad dipilih dari satu kotak dan kad tidak dikembalikan. Okey, yang ini ialah bersandar lah. Okey. Dah okey dah. Okey, cantik. Oh, bila saya jauh daripada mic, suara jadi slow. Dah okey dah. Okey. Ya, saya tengok saya guna mic apa. Okey, kalau saya guna yang inilah. Okey, saya guna mic daripada webcam saya. Okey. Dan kita tengok yang C pula. Mendapat 3 apabila 2 dadu dibaling serentak. Okey, baling yang pertama dapat 3, baling yang kedua pun dapat 3. Jadi dia tak mempengaruhi antara satu sama lain lah.
Jadi kita akan dapat yang ini ialah tak bersandar ataupun independent. Okey, yang D pula, last kali yang D pula, pilih secara rawak beberapa guli dari dalam kotak. Okey, kita ada dalam kotak ada beberapa guli lah. Mungkin ada merah, ada biru, ada kuning, ada hijau. Okey, kita pilih secara rawak. Yang pertama kita ambil, dapat merah. Jadi yang kedua mungkin kita akan dapat selain pada merah lah. Jadi yang ini dia akan mempengaruhi. Okey, macam tak lengkap lah soalan ni. Tapi ini ialah mempengaruhi. Jadi yang ini ialah bersandar. Ataupun dependent. Okey, kenapa A bersandar? Alamak, ini tak bersandar. A tak bersandar. Ni X. Ada? Okey, yang ni tak bersandar. Sebab kalau Nadia dapat A, dia tak akan mempengaruhi Safiza ni nak dapat A ke E ke. Okey? Jadi Zam dapat tak? Yang ni tak bersandar, independent. Okey. Jadi dapat beza tak lagi? Yang mana yang bersandar, yang mana tak bersandar? Dapat Syuhada dapat tak? Okey Semua dapat Kadang-kadang saya tak sempat nak bagi semua nama lah. Okey. Semua dapat. Okey, cantik. Farihin dapat Ada yang tadi dah jawab dah. Okey. Dapat. Okey, cantik. Okey, untuk yang pertama ni kita akan sampai dekat bersandar dengan tak bersandar. Okey, saya rasa untuk hari ini saja 4 jam. Untuk 2 jam lagi kita boleh habiskan topik ni. Topik ni dia pendek saja dan dia mudah. Okey, saya cadang minggu depan yang tu ada modul lah. Minggu depan tapi modul untuk ni saya akan bagi juga esok. Okey, boleh cuba buat dulu. Dan minggu depan saya akan bagi modul yang BTIU punya. Yang tu memang dah ada dah dan saya dah buat dah lah modul tu. Modul tu okey. Kita habiskan tajuk tu hari ni kalau boleh lah. Nanti 2 jam lagi. Lepas tu minggu depan kita akan masuk tajuk terakhir, consumer matematik, matematik pengguna. Dan lepas tu saya akan cover balik bab-bab yang awal yang kita tak sempat cover dalam MOT. Ulang kaji balik by bab. Okey? Boleh kalau kita dah ulang kaji by bab dah, kita dah memang cekap dah tiap-tiap bab tu. Nanti kita kalau ada masa kita buat jump start. Nanti bila hujung-hujung lah kita buat jump start, kita belajar sikit yang form 5, yang tajuk awal-awal tu. Okey jadi sekarang pukul berapa? 7.20 lah. Okey. Macam biasa untuk tapi kita habis 7.30 kan? Tak boleh lagi awal lagi. Okey, kita buat dulu. Sampai 7.20 boleh lah. Dia macam kita kena imagine. Okey. Dalam buku ada set. Lepas ni baru kita ada set. Yang ini ialah introduction. Yang ini ialah fundamental, basic, yang asas. Lepas kita mahir yang asas ni, barulah lepas ni kita akan ada soalan-soalan yang kita ada set. Okey, A union B. A kesatuan B, kita akan dapat macam mana? A intercept B. A yang bersilang dengan B akan dapat macam mana? Jadi saya tunjuk yang fundamental dulu. Sebab memang cara saya akan tunjuk yang asas dulu. Sebab masa zaman saya sekolah dulu, saya antara pelajar yang ada masalah sikit, lambat. Saya boleh membaca masa saya umur darjah 3. Baru saya boleh membaca.
Masa saya kecil-kecil, darjah 1 baru saya kenal number yang 1, 2, 3 tu. Masa tadika saya tak kenal number lagi. Selalu kena marah dengan cikgu. Sama juga masa kat universiti, masa dekat asrama, saya antara yang slow lah. Macam cikgu ajar sekali saya tak dapat lagi. Sebab bila kita dekat sekolah-sekolah yang macam laju, asrama penuh ke apa, cikgu dia pun anggap kita laju lah. Okey, dia terus ajar yang depan-depan. Jadi orang yang macam saya akan ada masalah lah, kecuali kawan-kawan saya yang memang laju, dia akan okey lah. Daripada kesedaran tu lah saya ajar fundamental dulu, bagi faham fundamental asas, baru kita ke step by step. Okey Okey, jadi sekarang ni kita 7.20. 7.20 ni bolehlah, okey. Saya bagi rehat awal. Jadi nanti solat tak rush sangat. Kalau siapa nak mandi, mandi dulu, banyak masa. Siapa nak ke tandas, boleh ke tandas. Siapa nak makan pun cukup masa, sebab saya bagi 10 minit awal untuk sesi ni habis. Tapi manfaatkan dengan sebaik-baiknya lah. Okey. Nak tidur apa boleh. Jadi manfaatkan, jangan pula nanti tak guna masa ni, nanti penat untuk kelas yang kedua masuk tu, rasa letih. Okey Jadi kita jumpa balik nanti lepas solat apa dalam pukul 8. Okey, join balik. Okey, join balik. Okey, jadi kita boleh rehat dulu. Saya bagi rehat awal 10 minit. Jangan bangun pukul 10 lah. Okey jadi boleh live dulu. Pukul 8 masuk balik. Jangan tak masuk pukul 8 masuk balik. Okey, sama-sama.